Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita masih lagi akan belajar tajuk masa dan waktu. Okey, kemahiran kita hari ini ialah menambah unit masa tapi melibatkan penukaran unit. Okey, kamu boleh rujuk buku teks, muka surat daripada muka surat 141 sampai muka surat muka surat 152. Okey, tapi kalau itu kamu boleh rujuk lah. Baik, cikgu akan tunjukkan beberapa contoh sebab kita nak buat menambah unit masa melibatkan penukaran unit. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Baik, sebelum cikgu teruskan, cikgu harap kamu salin nota yang ini. Nota yang melibatkan perkaitan unit masa yang bertarikh 26 Julai. Kita perlukan benda ni semua. Okey? Ataupun kalau kamu dah ingat, tak ada masalah. Ya? Cikgu rasa kamu boleh ingat kot. Okey? Baik. Cuma kamu ingat je yang ini. Jam, kalau daripada jam nak tukar kepada minit, kena buat apa? Kena darab 60. Hari nak tukar kepada jam. Satu hari sama dengan 24 jam. Jadi dia kena darab 24 jam. Satu tahun sama dengan 12 bulan. Jadi tahun nak tukar ke bulan, dia akan kena darab dengan 12. Manakala kalau abad nak ke dekad, abad nak ke tahun, abad nak ke dekad, abad nak ke tahun dan juga dekad nak ke tahun. Abad nak ke dekad darab 10. Dekad nak pergi tahun, tukar pada tahun darab 10 juga. Kalau abad nak tukar ke tahun, dia kena darab dengan 100. Okey, ingat balik yang ini. Ada dalam buku apa? Buku matematik 3. Okey, jadi cikgu nak kamu sediakanlah buku matematik 3. Tengok balik rumus yang ini. Ya, perkaitan unit masa. Okey, kita terus ke contoh yang pertama. Baik, contoh pertama kita ialah dalam bentuk pecahan. Okey, 2/5 jam tambah 50 minit. Dan dia nak jawapan dalam minit. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, ada dua nombor, dua unit jam dengan minit. Dia nak jawapan dalam minit. Yang dalam minit kita tak perlu tukar. Yang kita kena tukar ialah yang jam ni. Okey, jadi ingat balik kita nak tukar apa? Kita nak tukar jam nak jadi minit. Okey, tengok. Kita nak tukar jam nak jadi minit. Yang mana satu? Warna apa? Yang warna purple ni. Kita nak tukar jam ke minit. Apa kita kena buat? Kena darab dengan 60. Okey, sekarang kita tengok apa yang kita kena buat. Baik, jadi dekat sini kita nak tukar siapa? Kita nak tukar jam. Jadi kita turunkan dulu yang jam ni. Okey, kita buat anak panah sikit. Kita buat anak panah yang ini je kita nak tukar. Okey, baik. Jadi sama dengan apa yang kita nak tukar? 2/5. Ambil nombor pecahan dia 2/5. Jam kita nak tukar kepada minit. Kita kena buat apa? Jam nak tukar kepada minit, dia kena darab dengan 60. Maka darab 60 minit. Okey. Boleh faham kat situ? Okey, lepas tu kita kena buat apa? Kita kena potong dia. Potong. Kita potong macam mana? Okey, potong macam ni. 5 dengan 60 sama ada pengangka dengan penyebut ataupun nombor bulat dengan penyebut. Okey, nombor atas dengan nombor bawah ataupun nombor tepi sini, nombor bulat dengan nombor bawah dia. Okey, sebab sifar 5 ada sifar belakang kan? Okey, so kita ambil yang ni. 5 darab berapa 5? 5 darab 1, 5. 5 darab berapa 6? 5 darab 1, 5. Baki berapa? 6 tolak 5, baki 1. 5 darab berapa? 10. 5 darab 2. Okey, jadi kita akan dapat sama dengan 2/1 adalah 2. Darab dengan 12 minit. Okey. 2 darab 12 minit berapa? Okey, kira buat pengiraan. 2 darab 12 ataupun kamu buat dalam bentuk lazim. 12 minit, nombor yang besar kan? Darab dengan 2. Cikgu lebih suka kamu tunjukkan pengiraan dalam buku, ya. Okey, baik. Apa dia? 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. Jadi kita dah dapat, baik, kita dah dapat
Kita sambung balik. Buat anak panah kat sini. Ni sama dengan kita nak kira yang jam nak tukar minit. So, kita buat anak panah baru. Langkahlah 2 kotak ni. Okey. 2/5 jam apa dia? Sama dengan 24 minit. So, kita buat jarak. 1, 2, 3, 4. 3 kotak. 24 minit. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. Sebab apa? Ni dah jadi minit, ni dah jadi minit. Jadi, bila kita nak kira, unit dia mesti sama. Tambah. Ni minit kan? Masuk sini. Minit. Berapa banyak? 50 minit. 50 minit. Baik. Selesaikan. Berapa? 4 tambah 0. 4. 2 tambah 5. 7. Jadi, jawapannya ialah 2/5 jam tambah 50 minit iaitu 2/5 jam adalah sama 24 minit. Ni 24 minit. Tambah 50. Bila unit dia dah sama, baru kita boleh buat dalam bentuk lazim. So, kita akan dapat tambah 50 minit, 24 minit tambah 50 minit, kita akan dapat 74 minit. Itu saja. Kemahiran ini kita dah belajar. Kita dah belajar pada 26 Julai yang lalu. Okey, kemahiran menukar ni. Okey, kita tengok lagi contoh seterusnya. Okey. Contoh yang kedua ialah 6 hari 14 jam tambah 5/6 hari. Dia nak dapatkan jawapan dalam hari dan juga jam. Okey, jadi dekat sini dah ada hari dan jam sama dengan ni. Jadi yang kita nak tukar yang mana? Nombor yang pertama ke atau nombor yang kedua? Kita akan tukar nombor yang kedua. Maka kita akan buat anak panah ke bawah. Kita buat anak panah ke bawah maknanya kita nak tukar yang ini. Tak apa, kita akan mula sebelah sini. Sama dengan 5/6. Ambil nombor dia dulu. 5/6. Okey. Hari kita nak tukar kepada hari ke nak tukar pada jam? Kita tukar kepada jam. Yang hari ni kita mesti tukar pada jam. Dia dah tak boleh tukar pada hari lagi dah sebab dia dah hari. So, kita akan tukar kepada jam. Ingat, 1 hari sama dengan berapa jam? 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi, hari ni kita akan darab dengan berapa jam tadi? 24 jam. Ingat perkaitan masa. Ya, ingat perkaitan masa. Hari nak tukar pada jam. Ingat, 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi, hari nak tukar kepada jam, dia kena darab 24. Okey, jadi kita buat anak panah ni menunjukkan kita tengah buat penukaran unit yang ini. Yang ini kita abaikan dahulu. Okey, baik. Sekarang kita selesaikan yang 5/6 darab 24. Okey, kita potong dulu. Nombor 5 dengan 6, sifar 5 tak ada 6. So, kita potong 6 dengan 24. Sebab sifar 6 ada 24. So, 6 darab berapa 6? 6 darab 1, 6. 6 darab berapa 24? 6 darab 4. Okey, jadi kita selesaikan sama dengan 5/1 sama dengan 5 darab 4. 5 darab 4. 4 apa? 4 jam. Okey. Jadi, 5 darab 4 berapa? 5 darab 4, 20. Okey, 5 darab 4, 20. Jam masukkan sahaja. Takkan nampak betul lazim tak? Okey. Baik. Jadi, kita dah dapat 5/6 hari ni adalah sama dengan 20 jam. Okey. Jadi, bila kita dah dapat yang ini dalam bentuk jam, tak apa. Dia tak ada hari dah sebab dia jam. Kita teruskan. Okey, langkah 2 kotak. Buat anak panah ke tepi sini. Maknanya kita nak selesaikan yang ini. Okey, salin dulu. Tak apa. Yang tadi cikgu tak salin sebab sama je. Kita salin balik. 6 hari. Berapa? 14 jam. 6 hari 14 jam. Tambah. Sekarang kita hapuskan yang hari ni. Yang ini ni. Kita buat macam ni. 5/6 hari adalah sama dengan 20 jam. So, kita dapat nombor dalam nombor bulat. Yang ini nombor pecahan. Ni nombor bulat. Okey, baik. Cikgu ubah sikit dia punya tanda anak panah ni. Boleh? Sekejap tak apalah, cikgu rasa tak payah ubahlah. Biar je dia. Terus maknanya kita tengah buat penukaran yang ini. Okey, bila anak panah yang ini, maknanya kita ambil balik ayat matematik yang ini. 6
hari 14 jam tambah 5 per 6 dia kita buat anak panah ni, maknanya kita ambil jawapan yang terakhir iaitu 20 jam. Jadi sekarang kita buat bentuk lazim dekat sini. Daripada sini langkau 1, 2, 3 tulis dulu. Langkau satu kotak ke bawah, 1, 2, 3 dari tepi, 6 dalam satu kotak, hari 14 jam, 14, 1 dalam satu kotak, 4 dalam satu kotak, jam. Tambah 20 jam. Tambah 20 dekat jam. Masuk dekat jam. 20 dekat jam. Ada hari tak? Tak ada. So, kosong hari. Tak apa, tak ada masalah. Tulis je. Okey, gariskan dulu. Jangan buat sama dengan. Jangan gopoh-gopoh buat sama dengan. Okey, kita buat dulu. Jam. Okey, jam. 14 tambah 20. 4 tambah 0, 4. 1 tambah 2, 3. Okey, ni hari. 6 tambah 0, 6. Okey, kita perhatikan. 6 hari 34 jam. Okey, sekarang kita tengok. Pelik tak 34 jam? Ya, rasa pelik ya. Sebab apa? Sebab satu hari hanya ada 24 jam. Jadi dia dah lebih ke? Dia dah lebih kan? 34 jam dengan 24 jam dah lebih. Kalau lebih kita kena buat apa? Kita kena tolak. Okey. Tolak dulu. Tolak berapa? Tolak berapa? Tolak 24 jam. Tolak 24 jam. Okey. Kemudian, bila tolak 24 jam, dekat hari ni dia kena tambah. Macam mana? Tengok. 24 jam adalah sama dengan satu hari. Kalau sini dia tolak, sini dia akan jadi apa? Dia akan jadi tambah. So, dekat hari ni dia akan jadi tambah 1. Okey? Macam kita buang sampah. Kita buang sampah. Dekat atas meja kita ada sampah. Okey? Ada tong sampah. Tong sampah masa tu kosong. Atas meja kita ada sampah. Kita buang sampah dalam tong sampah. Atas meja kita tak ada. So, kat mana bertambah? Dekat tong sampah. Sama juga macam ni. Kita buang 24 jam kat sini, kita tambah dekat satu hari sini. Jadi, kita akan dapat yang baru, iaitu, kita akan dapat yang baru, jam, 4 tolak 4, kosong, 3 tolak 2, 3 tolak 2, 1. Hari, 6 tambah 1, 7. Jadi, kita dapat berapa? 7 hari, 10 jam. Kena alert 34 jam ni kena alert dekat sini. Baik. Yang tadi, contoh yang nombor 1 tadi. Okey, tengok. Memang lebih 60 memang lebih ya. 1 jam sama dengan 60 minit. Dia memang lebih, tapi dia nak jawapan dalam minit je. Jadi dia tak ada hari, jadi tak ada masalah. Ya, kalau yang ini dia nak 2 unit, hari dengan jam. Jadi kita kena buatlah yang betul. Dia dah lebih daripada 24 jam, dia kena tolak. Ya, sama jugalah. Kalau kamu nak masuk bilik, dah lebih orang, dia kena pergi bilik sebelah. Ya, kena tolak dulu yang ada, yang lebih masuk sini. Faham? Okey. So, ini contoh yang kedua. Contoh seterusnya. Dapat snap tak? Ni yang pertama tadi. Cikgu harap kamu dapat snap lah yang ni. Ini contoh yang pertama. Oops, goyang. Okey, contoh yang pertama kan? Okey, contoh yang kedua. Baik, ini contoh yang kedua. Cikgu harap dapat snap lah. Okey, untuk buat ni. Alright, contoh yang ketiga. Okey, 5.5 hari tambah dengan 17 jam. Berikan jawapan dalam jam. Okey, baik. Jadi, hari tak sama dengan jam. Yang ini jam sama dengan jam. Nombor yang pertama ke nombor yang kedua kita nak tukar? Okey, dah tentu nombor yang pertama. Kita buat yang anak panah. Mana kita nak tukar nombor ni? Okey, kita bagi tahu. Nak tukar nombor ni. Apa nombornya? Buat sama dengan dulu. 5.5 hari. Hari nak tukar kepada jam. Ingat perkaitan. Hari ke jam. 1 hari sama dengan berapa jam? Sama dengan 24. Maknanya darab 24 jam. Susah tak? Tak susah kan? Okey, jadi 5.5 darab 24 jam. Boleh cari tak? Boleh. Kita kira dalam bentuk
lazim ataupun lattice box. Boleh ingat? Lattice box. Okey, kita bina lattice box. Okey, cikgu tunjukkan macam mana bina lattice box. 5.5 darab, bila darab, gariskan. Nombor 2, gariskan. Nombor 4. Okey, gariskan. Ni kalau tak muat, okey, sambung lagi. Tak cukup. Okey, yang ni kita tak guna. Yang ni pun kita tak guna. Yang ni pun kita tak guna. Yang ni gariskan bucu ke bucu, kanan ke kiri. Okey, baik. Kita masukkan nilainya. 5 darab 2, 10. 5 darab 2, 10. 5 darab 4, 20. 5 darab 4, 20. Okey, kita dapatkan jawapannya. Jawapannya berapa? Yang ini kosong. Kosong tambah 2 tambah kosong 2. 2 tambah kosong tambah 1, 3. 1 kat sini. Titik perpuluhan turun je kat sini. Okey, sudah ya. Jadi kita dapat jawapan sama dengan 1, 3, 2. 1, 3, 2. Titik perpuluhan sifar maknanya tak ada nilai. Okey, ni apa ni? Jam. Nah, masukkan sini jam. Okey, sekarang kita dah dapat 5.5 hari adalah 132 jam. Jadi, kita pun buat ayat matematik yang baru. Okey, ambil balik. 5.5 hari, kita tukar, dapat jawapan apa? 132 jam. Okey, tambah 17 jam. Okey, kita tambah seperti biasa, buat dalam bentuk lazim. Langkah satu baris ke bawah, daripada sini 1, 2, 3, masukkan. 132 jam, tambah jam juga. Unit dia masih sama ya. 17, 7 kat besar, 1 dekat 50, operasi tambah. Gariskan dulu satu ni. Jam. Okey, 2 tambah 7, 9. 3 tambah 1, 4. 1 turun saja. Okey, sekarang dia nak dalam ada unit yang berbeza tak? Okey, dia nak jam je. Satu unit je. Jadi, kita terus tulis 149 jam dekat sini. Jadi, jawapannya ialah 149 jam. Okey, itu contoh yang ketiga. Okey, dapat tak? Dapat snap Baik, contoh yang keempat. 3/2/5 abad tambah 2 abad 6 dekad. Okey, 2 abad 6 dekad. Jadi dia nak jawapan dalam dekad. So kita ada yang ini abad, ni pun abad. Maknanya kita ada 2 kali penukaran unit. Okey, macam mana kita nak buat ni? 2 kali penukaran unit. Okey, yang pertama kita tengok abad yang pertama. Kita buat dulu yang pertama ni kat sini. Tukar dulu. Sama dengan 3/2/5. Abad nak tukar kepada dekad. Ingat balik. Okey, ingat balik. Abad nak tukar kepada dekad, dia kena darab dengan 10. Darab dengan 10. 10 apa? 10 dekad. Okey, jadi bila kita jumpa nombor bercampur, kita kena tukarkan dulu kepada pecahan tidak wajar. Masukkan operasi tambah dengan darab. Dia akan jadi berapa? Sama dengan 5 darab 3, 15 tambah 2, 17 per dengan 5. Darab 10 dekad. Okey. Dah kan? Okey, dah. Jadi, kita nak buat apa? Sama dengan, ingat balik, kalau yang macam ni, kita kena potong. 5 dengan 10. Saya fail 5. 5 darab 1, 5. 5 darab berapa 10? 5 darab 2. Okey, jadi kita dapat berapa? 17 per 1 adalah 17. Darab dengan 2. Darab 2 dekad. Okey, buat bentuk lazim. 17. Angka satu baris, 1, 2, 3. 17 darab 2 dekad. 2 dekad. Okey. Selesaikan. Ni dekad. Okey. 7 darab 2 berapa? 7 darab 2, 14.
Kita naik 1 ke atas ni. 1 darab 2, 2 tambah 1, 3. Jadi kita tahu 3/25 abad adalah sama dengan 34 dekad. Okey. Kita ada yang ini abad. Okey, baik. Kita gunakan, katakanlah kamu ambil pensel warna yang lain. Kamu guna pensel warna biru yang satu lagi. Yang ni cikgu nak buat juga. Okey. 2 abad. Yang ni tak payah. Yang ni tak payah. 2 abad dengan 6 dekad ni kamu kena tambah je kan? Kamu tambah je nanti. Okey, kita nak tukar 2 abad. Macam mana nak buat? 2 abad. So, kita buat. Anak okey, kita buat yang ni. Okey, yang ni. Sama dengan 2 abad nak tukar kepada dekad kena darab dengan 10 dekad. 2 darab 10 berapa? 20 dekad. So, kita dah dapat jawapan untuk yang ini. Okey, jadi 3/25 abad adalah yang ini, 34 dekad. 2 abad adalah 20 dekad. Dengan 6 dekad ni kita tambah je. Yang ini ni kita tambah je kat sini. Tambah 6 dekad. Congak. 20 tambah 6 sama dengan 26 dekad. Okey, jadi kita buat pengiraan baru yang ini. 3/25 abad ialah 34 dekad. Betul? Betul. Tambah 2 abad 6 dekad ialah ni yang warna ni. Kita tengok yang terakhir. 26 dekad. Okey, buat bentuk lazim. 1, 2, 3. 34 dekad tambah 26 dekad. Okey, 6, 2. Okey, selesaikan. Dekad. 4 tambah 6, 10. Naik 1. 3 tambah 2, 5. Tambah 1, 6. Jadi jawapannya ialah 60 dekad. Masukkan sini 60 dekad. Okey, dapat snap tak? Okey, dapatlah kot. Okey, ini contoh yang keempat. Baik, contoh yang kelima dan cikgu kira ni contoh yang terakhir. Okey, baik. 19 tahun tambah 4/5 dekad. Berikan jawapan dalam dekad dan juga tahun. Sini ada tahun. Jangan tulis terus 19 tahun, 45 dekad. Kita nak yang spesifik. Kenapa? Okey, semak balik. Tengok sini balik ya. Kalau awak tengok balik, ini melibatkan apa? Dekad dengan tahun. Yang mana satu? Abad dengan dekad yang pertama. Abad dengan tahun yang kedua. Dekad dengan tahun yang ketiga. Yang mana satu? Dia melibatkan dekad dengan tahun. Yang pertama, kedua, yang ketiga. Okey, yang ini. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey, dekat sini kita tengok. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Maknanya, paling besar nilainya adalah 10 tahun. Jadi, kalau dekat sini, dah tentunya soalan dia pun dah lebih daripada 10 tahun. Okey, tak ada masalah. Yang ini dulu, kita selesaikan dulu yang ada pecahan ataupun perpuluhan. Okey, kalau tak ada pecahan, dia mungkin perpuluhan lah. Okey, kita selesaikan yang ini. Okey, macam mana nak selesaikan? Okay, kita selesaikan yang ini, 4/5 dekad. Okey, baik. 4/5 dekad sama dengan 4/5 dekad nak tukar ke tahun. Dekad nak tukar ke tahun, dia kena darab dengan 10. Kena darab dengan 10 tahun. Okey, tak ada masalah, biar dulu. Okey. Walaupun dia jadi tahun. Sini. Okey, sama dengan 5 dengan 10. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Jadi, kita akan dapat 4/1 sama dengan 4 darab dengan 2 tahun. 4 darab 2 sama dengan 8 tahun. Okey, baik. Jadi, kita dah dapat tahun dengan tahun. Tak ada masalah. Selesaikan dulu. Sama dengan 19 tahun tambah 4/5 dekad adalah 8 tahun. Tambah 8 tahun. Okey, selesaikan dulu.
19 tambah 8. Okey. 19 tahun tambah berapa tahun? Tambah 8 tahun. Kita akan dapat 9 tambah 8 7. Naik 17. 9 tambah 8 17. 1 ke atas. 1 tambah 0 tambah 1. Kita dapat 27 tahun. Tapi bila dia nak jawapan, dia nak dalam dekad dengan tahun. Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat palang T. Okey, ingat balik. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey, kita asingkan palang T. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Macam tu. Okey. Okey. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey, baik. Cikgu terangkan sikit. 10 ni kalau ada satu sifar, maksudnya satu je nombor dekat sini. Satu digit je. Kalau ada 2 sifar, ada 2 je nombor kat sini. Okey, jadi kita guna palang T ni sahaja. Macam mana nak guna? Okey, kita ambil 27 tahun. 27 tahun ni kita masuk kat sini. Dekat tahun kan? So, ambil rumah nombor 7 ni rumah sah. Masuk kat sini dulu 7. Okey, oleh kerana ada satu je sifar, maka ada satu je nombor kat sini. Jadi, nombor 2 kita akan bergerak ke sebelah. Okey, macam tu. Jadi, kita dah dapat jawapan macam mana? 2 dekad 7 tahun. 2 dekad 7 tahun. Itu sahaja. Okey, cikgu tunjuk contoh yang lain supaya kamu tak keliru. Okey, katakanlah kamu dapat jawapan. Katalah kan. Kamu dapat 35 tahun tambah dengan 7 tahun. Contoh. Baik. Sama dengan berapa? 5 tambah 7, 12. Naik 1. 3 tambah 0 tambah 1, 4. Jadi dia nak jawapan dalam dekad dengan jawapan dalam dekad dan juga tahun. Ingat, 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey, jadi kita buat palang T. Dekad dengan tahun. Palang T macam ni je. 1 sama dengan 10. 10. Dekad depan, tahun belakang. Okey, ini palang T dia. Okey, macam mana kita nak masukkan jawapan dia ni? 42 tahun. Mula dari tahun kan? Nombor 2, 1 je sifar kat sini, 2. So, nombor 4 pergi sebelah. Jadi, jawapan dia 4 dekad 2 tahun. Okey, katakanlah dia nak jawapan dalam contoh saya bagi lagi. Jawapannya kejap. Okey, katalah dia macam ni. 75 tahun tambah 230 tahun. Kita tambah macam biasa. 75 tambah 230. Ni tahun. Ini tahun. Bawah pun tahun jugalah. Dia mesti tambah unit yang sama. 5 tambah 0, 5. 7 tambah 3, 10. 1 tambah tak ada apa-apa, tambah 2 dapat jawapan 3. Katalah dia nak jawapan dalam abad dan juga jawapan dalam tahun. Okey, ingat balik. 1 abad, nak abad dengan tahun. Mana satu? Abad dekad, abad tahun dengan dekad tahun. Yang kedua, 1 abad sama dengan 100 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, 1 tahun. Jadi, palang T dia macam ni. 1, okey, palang T dia macam ni. 1 abad, 100. Ada berapa sifar? Ada 2 sifar. So, sini abad, sini tahun. Jelas kan? Okey, baik. Daripada jawapan ni, tahun. Kita mula dekat tahun. Ada 2 nombor. Mana yang ada 2 nombor sini? 5. Ikut je urutan. Sifar. Okey, dia ada 2 nombor. 3 pergi sini. Jadi, jawapannya ialah 3 abad. Berapa tahun? 5 tahun. Itu saja. Okey, ini untuk contoh yang untuk kamu dapat jawapan lah. Guna palang T macam mana. Okey, boleh? Cikgu harap kamu boleh buat lah. Okey, baik. Ini contoh yang kelima tadi. Yang cikgu kira contoh yang terakhir.
Yang ini pun kamu boleh buat rujukan lah untuk jawab soalan H nanti. Baik. Ini yang nombor 5 tadi. Okey, yang nombor 5 tadi. Okey, ini latihan untuk hari ini. Buat dalam buku Matematik 3, buku teks muka surat 153, nombor 2, A, B, C, D, E, G, H. Ni nombornya bukunya. Okey, muka surat 153, cuba ini nombor 2. A, ingat betul. A, B, C, D, E. Ini tak perlu. G dan H. So, kamu buat 7 soalan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, boleh snap kan? Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum.